Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Al-Munawwarah Qaryah Pancu Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-13. Masih lagi membincangkan ayat Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-34 dan juga ke-35, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencerita bagi kepada kita nak menjawab persoalan keengganan orang yang mengeluarkan zakat. Orang tak mau keluar zakat ni. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran? Allah kata dalam ayat Quran tu, dia cerita bagi permulaan ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu, nak habaq kepada orang yang beriman, penceritaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya ramai antara pendeta serta rahib agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Kalau tuan-tuan ingat, kita ada cerita berkenaan dengan perkara tersebut, bahawa nak cerita bagi tentang orang yang pada zaman sebelum tu menceritakan bahawa pendeta-pendeta ni, mereka ni duk makan harta orang ramai. Bawa kepada konsep yang kita ceritakan, orang yang ada agama, mereka makan harta orang ramai. Tetapi dia ni daripada kalangan pendeta. Pendeta As-Sudi berkata al-ahbar adalah pendeta daripada kalangan orang-orang Yahudi, dan ruhban adalah pendeta daripada kalangan orang-orang Nasrani. Bila disebutkan al-ahbar wal ruhban, ahbar ni dia orang Yahudi punya pendeta. Kalau kata al-ruhban adalah orang yang Nasrani punya pendeta, orang agama mereka ni. Kalau Yahudi tu hak kopiah kecil tu, hak kopiah kecil ni. Kalau pendeta hak lelaki tu hak pakai jubah dia tu, jubah. Nampak kot? Tentu ada tengok cerita orang putih kot. Anda nampak, nampak selesai masalah kita. Dia kata apa? Mengapa dalam Al-Maidah ayat 63 ada sebut mengapa para rahib dan ruhban itu tidak melarang mereka daripada perkataan bohong dan memakan makanan yang haram. Ini perbuatan mereka. Disebutkan dalam surah Maidah ayat 82 lagi, dia kata ruhban. Ruhban ni merujuk kepada pendeta-pendeta ni
adalah para ahli ibadat daripada kalangan Nasrani, sementara Al-Qissisun, kan? Dia kata orang alim mereka seperti yang difirmankan olehnya, dalam artinya demikian itu kerana antara mereka terdapat Qissisun dan Ruhban. Jadi mereka hurai-hurai berkenaan dengan siapa orang Ruhban dan juga Al-Ahbar ini panjang lebar, dan juga sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ni pada asasnya kita yakin mereka ni orang agama. Sebab itulah kita bagi wang ringgit kepada mereka, kan? Bagi tujuan apa tuan-tuan? Tujuan kebaikan. Tapi mereka ni makan harta tersebut. Itu kita takut. Hari itu kita sebut pernah cerita bagus, ada satu cerita Melayu ni, nama dia cerita Nur. Cerita Nur. Nur ni dilakonkan oleh Azharani. Azharani ni jadi Ustaz Madi. Tuan-tuan ada tengok? Ada rumah macam tahfiz, macam lagu tu, kan? Dia jadi yang pengurus. Tapi rumah tersebut adalah dipunyai oleh Jalaluddin Hasan, Jalaluddin Hasan. Tetapi bila bagi kahwin dengan anak dia ni Keriah, kahwin dengan Azharani, Ustaz Madi ni. Ustaz Madi ni dia gunakan duit sekolah tu kalau agama tersebut, kan? Dan dia ada cerita tak bagus lah tentang dia ni duk suruh budak-budak pergi kutip duit, untuk sekolah dia. Satu hal yang kedua tuan-tuan adalah dia ada buat benda tak bagus. Benda tak bagus. Dia suka perempuan. Tuan-tuan ada tengok ke tak ni? Saya tengok, takkan tuan-tuan tak tengok? Macam tak kena. Saya pun tuan-tuan dalam Facebook ni lah duk scroll, ada depa waktu tu tengah famous, kan? Yang kawan office kata, "Ustaz, tolong tengok Ustaz, cerita ni bagus dah. Apa pandangan Ustaz?" Kita pun duk layan, dan saya kata pandangan dia, takkanlah penulis skrip dia tulis saja lagu tu lah, nak menjatuhkan imej agama, sedangkan benda tu berlaku. Satu hak berlaku tu hak kutip duit, hak kutip ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lagu mana, kan? Kita bagi pun salah, dia ambil pun salah, sebab dia berkait dengan khairat di bawah enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan tahun 2003. Kutipan khairat ni mesti mendapat kebenaran daripada majlis. Dia tak dapat kebenaran dulu, ada banyak, kan? Jadi kita pun kadang tak bagi, kesian. Kalau bagi tak tahu pergi mana, kan? Tapi nak bagi pun takut bagi, aku pun kena tangkap. Jadi sekarang ni pun kita pun kena hati-hati juga tuan-tuan, kan? Bukan soal bagi ke apa ke, takut juga. Tapi kalau tak bagi, kesian pula. Kadang depan masjid dia tunggu hari Jumaat, kalau Parui Jaya tu ada lah, dia tunggu hari Jumaat. Kita pun tak tahu lah. Yang Rohingya tu tentu Rohingya dah, yang Burma tu kita nak kata lagu mana. Kadang yang kita ni, wallahu alam lah. Saya pun no comment. Terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa yakin nak ulok ni ya. Sebab Allah tanya kita ni tuan-tuan tentang apa yang kita buat. Jadi kita dah bagi dah pada orang tersebut. Kita serah kepada Allah. Kalau dia nak muhung apa ke, terpulang pada dia. Hari itu kita cerita bab tersebut. Jadi sama juga dalam cerita sekolah-sekolah ni. Lagu tu juga. Tapi bukan semua. Sikit je. Segelintir lah. Tapi dia merosakkan kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Padahal banyak mahat tafiz lain. Hak bagus. Memang mereka pun tak gaduh dengan duit bagai. Memang sendiri usaha bagai tuan-tuan. Tapi hak kerana satu dua orang ni, habis kita rosak, kan? Hak duk kutip ni pula, dia kata daripada Sungai Petani itu kampung saya. Itu yang aku takut tu, kan? Ada hasiat tanya tu, saya lagi tertarik, kan? Boleh tanya pula, Sungai Petani ya, kampung Ustaz Zul Zaidi tu kat Sungai Petani, tahu kah? Budak tu terkial-kial nak jawab. Kan? Lagi tak tahu lah tuan-tuan. Ini lagu tu lah, wallahu alam. Saya sebab keliling kelalang saya ni sekolah agama, kan? Keliling kelalang kita sekolah agama. Sebelah rumah ayah saya ni dinding rumah ayah saya, Hak Haji duduk ni,
adalah dinding sekolah Mahat Tahfiz sebelah rumah saya. Tapi bukan saya punya Mahat Tahfiz, tapi baguslah daripada pengurusan dia lah. Yang kita nak cerita ni kadang-kadang tempat lain tu. Tapi terpulang kalau tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan rasa yakin untuk bagilah. Dia nak bohong apa ke terpulang pada dia. Tapi kita yakin mudah-mudahan setiap RM1 yang kita bagi tu salok elok-elok digunakan elok-elok, bayar gaji guru dan sebagainya. Kadang kesian tuan-tuan, ada tempat yang bayaran gaji guru dia adalah sedikit. Saya pernah menjadi menjadi pembantu takbir dekat satu sekolah pondok. Saya jadi pembantu takbir. Lama juga, berbulan saya jadi pembantu takbir. Guru-guru dia cuma dibayar lebih kurang 300 lebih satu guru. Allahu Akbar, kesian. Satu guru. Tuan-tuan rasa 300 itu boleh hidup kah? Ni cerita 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. 300 itu pun tak cukup. Tak cukup. Tapi saya tanya dengan mudir dah. Tanya dengan mudir dah, Syekh, bagi banyak ni cukup kah? Saya duk jadi driver Syekh, pergi ceramah mana saya duk bawa. Dia kata kalau kira cukup tak cukup ni, ikut di akhir tak cukup. Tapi kalau nak kata cukup ni, entah tengok lagu mana. Anak mereka berapa ramai? Ramai. Anak ustaz ni tiap-tiap tahun beranak. Ustaz ni lah anak dah tiap-tiap tahun dah. Seorang keluar. Kita pun kata macam kereta api tak habis-habis. Ustaz nama kata ustaz memang lagu tu. Kalau tuan-tuan jumpa ustaz anak seorang tu tuan-tuan, tu jarang berlaku lah. Biasa ustaz ni anak berderet. Itu kereta pakai kereta besar tu. Kereta Innova, van, ustaz-ustaz ni lah. Jenis anak ramai tu tak boleh kata apa ustaz. Saya tak boleh lah abang sebab apa ustaz anak ramai, saya tak boleh abang lah. Tapi dia kata tengok, entah tengok. Anak mereka berapa ramai? Entah tengok anak mereka ni kurus keding lah, tak makan. Dia kata dak macam makan banyak lah, badan gemuk-gemuk. Entah rasa rezeki mereka tak cukup lah. Anak tak tahulah Syekh, rezeki cukup tak cukup ni Allah tentukan. Betul bila dia sebut, Nabi ada kata warudhiqa kaffafan. Ustaz kami sebut diberikan rezeki yang cukup. Ada orang gaji dia tak banyak tapi cukup. Ada orang gaji dia banyak tak cukup-cukup. Betul. Ada orang yang gaji dia ni tuan-tuan, puluh ribu. Ada orang yang tak tahulah dalam tempoh hak terbaru ni, isu hak terbaru ni, ratus juta. Siapa dia aku tak mau sebut lah, nanti aku pula kena. Ratus juta, gila betul. Tapi kita nak kata itulah kehidupan. Yang kaya lagi kaya, hak biasa ni kesian ni pak. Tapi kadang bila kita kata habis Syekh, dia kata kita buat kerja ni, mengajak ni, bukan kata nak dapat duit bagi jadi kaya tak. Nak bagikan budak-budak ni, budak-budak ramai dihantar ke pondok ni, bagi tujuan mereka keluar ni jadi orang lah. Dia kata berapa banyak pelajar-pelajar hak tak bayar yuran. Banyak tuan-tuan. Saya jadi pembantu takbir, saya punya meja kat depan, tolong angkat telefon bagai kalau tetamu mai kita layan, bantu takbir, buat surat sikit-sikit. Hak belakang saya ni bendahari, bilik bendahari, bilik kebai. Bendahari keluar, saya tanya bendahari ustaz, ramai ke student kita hak tak bayar ni? Dia kata hak bayar ni boleh kira berapa orang, hak tak bayar ni lagi ramai daripada bayar. Jenuh dia kata nak suruh-suruh, tapi nak kata lagu mana tanggungjawab dia kena minta juga. Nanti ada lah budak-budak ketuk tingkap bagi tahu nak bayar yuran berapa ringgit sangat. Yuran ni RM100 tak sampai. Allahu Akbar. Saya kata lagu mana tuan-tuan, ustaz-ustaz ni hidup kadang kesian juga. Tuan-tuan kadang-kadang menyalahkan, ini sekolah ni lagu tu, ini sekolah ni. Tuan-tuan tak tahu betapa siksanya mereka nak hidup. Tapi Allah bagi rezeki lah. Saya duduk tengok ustaz-ustaz yang pondok tu, Allah bagi rezeki kat mereka. Mereka ni boleh berceramah. Itu kelebihan dia. Mereka ceramah dapat RM40. Dulu ni cerita dulu, dapat RM40, RM30, orang kampung bagi RM40. Tapi rezeki hak tak putih ni, saya duduk tengok mereka ni,
macam-macam dapat. Orang bagi buah, orang bagi makanan, orang bagi peralatan apa-apa tuan-tuan. Kita kata ish betul. Rezeki orang yang mengajak ni tuan-tuan, kalau duduk jalan Allah ni tak putih. Tak putih. Ada aja rezeki. Pada kata intan tak percaya, siapa intan mengajak tu? Ayah pun kata ketak aku nak mengajak aku tak berani. Tempat hari pertama saya mengajak, saya cerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak saya mengajak hari pertama tu dekat siapa? Budak-budak atfal. Atfal ni budak-budak besar tu. Kecil-kecil lah. Jajah 4, jajah 5, jajah 6. Atfal. Dekat pondok tu dia ada atfal. Atfal ni budak-budak, kanak-kanak. Saya ngajak kat budak jajah 6, saya tulis, saya cerita pasal kisah Nabi Sulaiman. Sampai hari ni saya ingat. Tuan-tuan tahu tak berapa ketaknya saya nak ceramah kali pertama dekat budak-budak kecil. Ui, ketak tuan-tuan. Ketak kita nak ceramah ni, kita cerita pasal Nabi Sulaiman dengan Balqis sebagai macam mana istana bagai. Budak-budak ni bukan nak gelak pun. Lepas tu budak-budak ni bukan nak fokus pun. Budak-budak duk main geram-geram juga, tapi ketak ni. Dia tanya ustaz macam mana nak buat. Dia kata anggap mereka ni macam kambing, kita ni macam serigala, macam rimau. Anggap mereka lagu tu. Kalau takut ni pandang mereka punya dahi, pandang kat kening mereka, pandang dahi mereka, jangan pandang mata. Kalau pandang mata tu kita ketak. Dia kata lagu tu lah. Saya start daripada hari tu, rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita buat lagu tu, keberanian tu ada nak ceramah. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan cakap kat menceramah dah lah. Apa lah ustaz ni duk ceramah lagu ni, duk ulang. Mai tengok. Try tengok tuan-tuan. Saya bukan nak cabak, memang cabak ni. Setakat kalau pegang mikrofon bagi tahu lepas ni ada makan. Itu normal. Itu boleh buat. Imam bagi insya-Allah lepas ni kita ada baca tahlil. Itu okey. Boleh tahan. Tapi tuan-tuan mai duduk sini 45 minit tengok. Tuan-tuan nak kata pasal apa ustaz ni duk goreng pandai. Nama pun kata ustaz. Nak kata lagu mana? Tuan-tuan, tapi kalau kita duduk tang ni, tuan-tuan tengok. Oh tuan-tuan, sama juga tuan-tuan mengata Pak Imam. Apa ada imam tu baca surah pendek? Bila imam baca surah panjang pula, apa ada imam tu panjang sangat? Kalau imam tu baca lambat, apa ada imam tu lambat sangat? Kalau imam tu cepat sangat, gila tu imam tu baca bukan main laju. Rupanya imam tu pemandu bas ekspres dulu. Contohlah, mengata imam, hampa tak percaya, hampa jadi imam tengok. Hampa jadi imam tengok. Saya pernah jumpa ada satu masjid, saya kuliah lambat, tuan-tuan tahu tak? Kira sepatutnya sembahyang tu dah habis, tapi tak habis lagi sembahyang. Bukan tak habis lagi, tak sembahyang ni. Sebab apa? Imam menyorokkan orang. Dia bukan imam, sebab imam tak ada, tapi yang boleh jadi imam dia. Dia menyorokkan luar. Dia lihat lama. Saya pun baru sampai. Cuik lah, imam. Dia kata gila tu. Tak sembahyang ni tuan-tuan. Pukul 7 lebih lah. 7.40, 7.50 lagu tu. Masuk-masuk dia berkata, ustaz mai dah. Ustaz imam. Tak habis sembahyang ni ya. Dia kata sembahyang pun belum. Duk cari imam siapa nak jadi imam. Bila duk pegang mikrofon nak selamat. Bila kata saya pegang mikrofon, saya kira nak iqamah lah. Jadi imam tak tahulah. Duk pandangan ni bukan hamba rupiah haji ke tahun lepas. Dia kata Hansar buat lebih kan. Tombok satu hari pula. Tuan-tuan tuan-tuan try tengok jadi imam. Tuan-tuan orang kita mengata pandai ya. Tu kan try tengok. Oh tuan-tuan, jangan mengata kat orang. Saya nasihat kat tuan-tuan, jangan mengata kat orang. Mengata kat orang ni tuan-tuan. Allah alam sajalah cerita. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan, bila duk mengajak ni rezeki rupanya tak putih. Tak putih. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, adalah rezeki daripada jalan tak disangka-sangka. Allah bagi rezeki tu cukup-cukup. Tak kurang. Insya-Allah lah. Adalah rezeki dah. Lagi-lagi berkawan dengan tuan-tuan, lagi banyak rezeki. Betul kan? Kadang ada yang ajak minum, ada yang tolong bayar makan. Ada kadang simple. Tapi itu hakikat dan contoh lah. Allah alam. Sajalah sebut cerita bab tersebut. Sambung kita punya perbincangan. Dia kata apa? Dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Nak buat baik ni dia kata susah buat baik lah, nak buat apa-apa buat baik. Sedangkan sepatutnya kerja orang agama dia menyuruh ke arah kebaikan.
rahib-rahib tadi ni tuan-tuan, sepatutnya mereka menyuruh ke arah kebaikan, tapi tak, mereka halang pula. Dan itu disebutkan, dan ingatlah orang yang menyimpan itu dia main dekat situ tuan-tuan, dia kata apa, begitu juga terdapat orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Dia kata ada orang yang dia simpan emas perak, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan pada jalan Allah. Dia tahu bahawa kena bayar zakat, tapi dia tak mau bayar zakat. Dia tak mau bayar zakat. Dan sebab itulah apabila kita faham konsep berkenaan dengan bahawa zakat ni wajib dibayar, maka kita kena bayar sebagaimana ketetapan yang telah ditetapkan oleh agama. Selesai. Kita tu saduk tanya itu ini dan sebagainya tuan-tuan. Hukum qat'i bayar. Tu saduk simpan. Dia kata apabila dah simpan emas dan perak dan tidak membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ada fidah wala yunfikunaha, dia tak mau nak belanjakan tadi tu fi sabilillah, tak mau. Jadi berapa kadar nisab dia? Ada hak tanya, dia kata ustaz duk ceramah selama ni, berapa kadar nisab emas dan perak? Nanti ke depan tu akan cerita, saya cerita siap-siap. Emas dan perak ni, kalau emas tu disimpan, emas tu disimpan, emas yang disimpan bermaksud emas yang tidak dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Jika emas yang disimpan itu menyamai atau melebihi kadar nisab 85 gram, maka wajib keluarkan zakat sebanyak 2.5% atas nilai emas tersebut. Nilai yang diambil kira ialah nilai emas sahaja, iaitu tidak termasuk batu-batu permata, tak ada. Emas semata. Sebab itulah ibu-ibu ada emas, ibu-ibu timbang tak emas ibu tu lagu mana. Maaf saya sebut orang perempuan, kadang-kadang cincin sini 2, satu jari 2, ni pun 2, gelang lagi belah kanan hak alui. Kalau orang Penang ni dia suka gelang 7 hari, orang panggil gelang seminggu. Orang ni sebenarnya pakai gelang seminggu gelang bulat-bulat tu. Orang Penang dia suka lah, orang Penang pakai gelang seminggu. Arwah mak saya dulu adalah gelang seminggu, dah gelang seminggu. Mak saya orang Penang gitu lah. Orang Penang tuan-tuan tahu lah, ni gede-gede tuan-tuan tengok anak mami, tuan-tuan tahu mami, anak mami lah, mami nebumi, apa nama, mami jarum, semua cerita tu semua dengan apa tahu dah ni, semua nak cerita lagu tu lah. Orang yang suka simpan emas ni, negeri yang suka simpan emas ni, tuan-tuan teka berapa negeri? Semua suka simpan emas, tapi negeri banyak ni mana? Kelantan, Terengganu, Penang, satu lagi Negeri Sembilan. Tuan-tuan tahu tak, orang daripada KL nak beli emas, mereka turun Pilah. Tuan-tuan tahu gedak ni, hak muka laki ni macam bodoh je. Apa ni, bila masa turun Pilah pula, betul. Tuan-tuan tengok Sabtu Ahad saja tanya tweet, mana bang? Kalau dia tak bunyi Negeri Sembilan tu, dia kata daripada KL. Kita kata ada buat post sini, dia kata saja je tengok-tengok emas. Cakap KL lah dia, saja tengok-tengok emas, sebab orang bagi tahu emas Kuala Pilah ni boleh tahan harga dia. Dia cakap macam tu. Cakap KL. Kalau tuan-tuan dengar bunyi KL ni, abang rasa okey tak kita beli emas ni? Kita beli emas ni. Kalau tuan-tuan dengar kita beli emas ni, tu bukan orang Negeri Sembilan. Bang, macam mana bang? Okey tak? Itu Negeri Sembilan. Sebab dia terus bagi keputusan dekat suami dah. Bang, macam mana bang? Okey tak? Kalau okey, bang bayar. Itulah tuan-tuan. Tak boleh nak kata lah. Tapi betul, Kuala Pilah ni tempat dia. Saya pun pelik tuan-tuan. Tapi biar tuan-tuan. Tapi nak abang lagu tu, 4 negeri ni saya tengok emas banyak. Tak boleh nak kata apa. Jadi emas, jadi kadar dia lagu tu. Habis kiraan dia lagu mana? Emas yang disimpan tadi ni, atau tidak dipakai sebanyak 115 gram, dia bagi contoh, ialah melebihi kadar nisab, maka zakatnya ialah sebanyak 115 gram
kan, kali dengan berapa harga semasa 1 gram meh lah berapa 300 lebih kurang 300. Jadi kalau 100 100 kita kata 100 gram lah, sebab dia dah melebihi 85 gram kan. Ini yang dalam Majlis Ugama Islam punya web. Saya tak pasti yang kalau ada yang latest tu, saya tak pastilah. Ini yang daripada laman web Majlis Ugama Islam. Jadi dia kata kalau kata ada 100 kali dengan 100 gram kali dengan 300 ringgit bersamaan dengan berapa? 30,000 30,000 30,000 30,000 300 30,000. Jadi 30,000 tu kali dengan 2.5%. Terus darab, jadi terus dapat kadar zakat dah. Terus dapat kadar zakat dah. Ini daripada Majlis Ugama Islam punya web. Dia kata lagi kalau emas dipakai tu lagu mana? Dia kata emas yang dipakai sebagai perhiasan oleh wanita sama ada sekali sekala atau berterusan tidak dikenakan zakat sekiranya ia tidak melebihi uruf. Nilai pemakaian setempat yang dibenarkan sekiranya melebihi uruf, maka ianya wajib dikeluarkan zakat sebanyak 25% atau nilai lebihan uruf itu. Penggunaan uruf ini banyak digunakan oleh pelbagai golongan, khususnya bersandarkan kepada pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Sebagai panduan buat masa ini, uruf yang digunakan di Negeri Sembilan ialah 200 gram. Tadi 85 ke atas kalau simpan. Kalau kata guna 200 gram. Seorang wanita yang memiliki dan memakai emas sebagai perhiasan diri sebanyak 300 gram emas, cara pengiraan dia adalah 300 gram yang dipakai ini tolak dengan 200 uruf. Jadi ada baki 100 gram. 100 gram tu yang dikira, sebab dia dah melebihi uruf. Limit dia 200 gram. Kalau dah lebih tu baru start kira. Walaupun 1 gram hak berbaki tu 200, 1 gram tu dah kira. Jadi kalau kata 300 gram 200 gram uruf, ada baki 1 gram, 100 gram tu kira, kali dengan harga emas semasa, kali dengan 2.5%. Tu kiraan dah. Itu emas. Kalau perak yang disimpan dalam tempoh setahun jika melebihi nisab 595 gram. Dia bagi contoh dia ada 1000 gram. Lebih daripada nisab dia. Jadi kali dengan contoh dia bagi RM4. Jadi RM4,000, 2.5% daripada RM4,000 adalah RM100 zakat yang dikenakan. RM100 zakat yang dikenakan. Ini daripada laman web Majlis Ugama. Dia ada daripada Jabatan Mufti punya. Jabatan Mufti punya. Jadi kalau Jabatan Mufti punya, dia bagi umumnya ni. Dia bagi tahu mengapa kadar uruf zakat emas di Negeri Sembilan ditetapkan sebanyak 200 gram. Ini daripada mufti.ns.gov.my. Kenapa ditetapkan 200 gram? Adakah jumlah kepadatan penduduk dan saiz Negeri Sembilan memainkan peranan dalam penetapan uruf ini? Dia kata, dia tanya Jabatan Mufti. Jabatan Mufti jawab. Dia kata apa? Kadar uruf atau kebiasaan pemakaian emas bagi wanita di Negeri Sembilan ditetapkan sebanyak 200 gram kerana biasanya tiada golongan wanita yang memakai perhiasan melebihi kadar tersebut. Dia kata biasanya tak ada lah sampai 200 gram tu. Keputusan ini diambil kira hasil daripada kajian penyelidikan penentuan uruf pemakaian emas wanita Islam di Negeri Sembilan tahun 2008 yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam Negeri Sembilan. Dia terus habaq lagu tu. Jadi diorang dah buat penyelidikan dulu tahun 2008 dulu oleh Majlis Ugama. Kenapa penetapan 200 gram tersebut? Jadi ibu-ibu balik kena kira lah. 200 gram tu banyak mana? Berat dia berapa? 200 gram ni dia tak ada berat sangat.
200 gram ni kalau tanya saya dia tak berat. Kalau kita punya ayak ni pun ni berat ml lah, dia gram berat gram lah. Tapi kalau berat ni pun 250 tak sampai sekilo, 1 liter ni pun, sebab ayak biasa bukan ayak gula tu. Ini pun dah kita kata berat dah. Bermaksud kalau kata ni 250, kalau 200 orang perempuan boleh cek lah, balik ni cek. Suami balik ni boleh ambil tangan bini, angkat tengok, pegang tangan dia, angkat tengok. Kalau tuan-tuan rasa berat, payah nak angkat tu, dia tu. Yang kedua, kalau bini malas masak, kalau tengok bini kita malas masak dah lama ni, kita pergi tengok dia, takut gelang dia tu terlampau berat, sampai nak potong bawang pun malas. Contoh. Tapi pada saya tuan-tuan, benda ni jangan main-main. Ni hukum. Bila agama dia kata lagu tu, ini kena cek betul-betul tuan-tuan. Jangan main-main. Ini kadar nisab yang telah ditetapkan. Sebab itu dia terus bagi tahu pada ayat Allah yang last tu, dia kata apa? Maka khabarkanlah kepada mereka semua tentang azab pedih yang akan menimpa. Dia kata bagi tahu kat orang yang tak mau bayar zakat, emas dan juga perak ni, ada azab pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh follow Cikgu Hamizi punya page viral kuliah. Ya Ustaz, Cikgu Mizi viral kuliah. Viral kuliah Cikgu Mizi tadi hantar kat saya punya keseluruhan duk ceramah 122 kuliah hak rekod. Cikgu Mizi duk ambil gambar daripada zaman saya gemuk dulu sampai kurut tu 122 video. Masuk malam ni 123 video. Nama saya, tuan-tuan boleh cek. Nama orang lain pun ada. Jadi tuan-tuan, usaha-usaha kecil lagu ni kita kena bagi support. Selalu kadang duk tengok juga Masjid Pancur lah tak nampak dah. Duk cari dalam ni nampak hak tu je. Nanti boleh tuan-tuan kita tengok. Kita sebab orang luar yang tak main ni kadang depa nak tengok. Depa nak tengok lagi tuan-tuan punya ustaz-ustaz kat sini memang AA, bukan saya lah, ustaz lain lah. Ustaz yang AA. Jadi tuan-tuan sayang kalau tak rekod benda tu. Dia jadi manfaat, kita pun dapat pahala sama. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti zakat tu, mudah-mudahan Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa radha wa ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.